Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Masalah sumber bekalan air bersih dan terawat yang membelenggu penduduk di Asan Nunggang Bintulu perlu tindakan segera. Demikian gesaan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing kepada pihak berwajib. Katanya beberapa rumah panjang di Asan Nunggang masih berhadapan dengan masalah ketiadaan bekalan air bersih dan terawat sejak 2 tahun lalu. Terdapat juga isi rumah yang terpaksa mengumpul air hujan menggunakan besen besar atau membeli air mineral bagi kegunaan memasak dan minum selain mandi di sungai untuk menjimatkan air. Justru, Tiong menyarankan agar penduduk terbabit segera mendaftarkan rumah panjang mereka di pejabat daerah bagi membantu dalam mendapatkan bantuan permohonan dana daripada pihak berwajib. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli menasihati penerima geran projek kecil luar bandar MRP agar memanfaatkan geran tersebut dengan sebaiknya. Ini kerana dedah beliau, geran yang diberi tidak boleh digunakan bagi tujuan lain selain dinyatakan dalam permohonan. Tegas beliau, geran yang diluluskan kerajaan negeri itu seharusnya digunakan untuk manfaat masyarakat bersama, bukannya disalahguna untuk tujuan pribadi. Selain itu, ujarnya, ia juga bertujuan membantu usaha kerajaan negeri untuk merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan geran MRP bagi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada Sabtu. Bendera Gabungan Parti Sarawak GPS megah berkibar. Itu tanda sokongan padu kepada parti pemerintah Kerajaan Sarawak. Selepas memacak bendera di zon Telaga Air dan zon Santubong baru-baru ini, kini bendera GPS terpacak di semua 43 ranting PBB di seluruh kawasan Dun Pantai Damai. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berbangga dengan komitmen ditampilkan jentera PBB di kawasan Dun Pantai Damai. Beliau yang juga Adun Pantai Damai turut menggesa pengundi memberi sokongan padu kepada GPS pada pilihan raya negeri akan datang. Menurutnya, hanya anak Sarawak sahaja yang mampu membangunkan negeri ini kepada tahap lebih tinggi terutama bagi mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Hujung minggu yang panjang berjaya menarik ramai pengunjung untuk datang ke Tasik Biru. Pengunjung kebanyakannya datang untuk menikmati keindahan Tasik Biru dan mengambil gambar di sekitarnya. Setelah penat bergambar, sudah tentu tumpuan beralih ke tempat yang menyajikan hidangan serta minuman yang menyelerakan. Antaranya Tasik Biru Food Village yang penuh dengan keistimewaannya yang tersendiri. Saya Puan Christina Opuam. Saya baru berniaga di gerai Village Tasik Biru Food Truck. So saya nampak pagi ini gerai ini mula dioperasi. So saya nampak ramai pelancong-pelancong mula datang ke sini. Saya harap di masa akan datang mulai esok ramai lagi memandangkan banyak store dah buka macam fast food dan makanan ringan, barbecue dan banyak lagi lah. So gerai ini dioperasi oleh masyarakat Bidayuh, Cina dan Melayu di kawasan daerah Bau. Domson Goran. I'm the owner of this place. Actually we just take this place lah. Baru saja ambil ini tempat. So we want to transform this Tasik Biru pada imej baru lagi lah untuk kawasan Bau. So ya, ini ya permulaan daripada apa yang kita orang sudah buat. So 31 hari bulan ini pukul 2 kita akan opening dan pembukaan akan dirasmi oleh Datuk Henry Jinet YB kawasan M2 Tasik Biru inilah. Okay. Because now it's holiday, got many people come here. Ya, sini memang tempat tarikan lah. Tumpuan untuk orang datang sini. So banyak juga lah opportunity untuk kita membangunkan kawasan baru inilah. So ini satu daripada tarikan yang kita orang buat lah.
sebab selama ini sini tiada tempat makan, belum ada tempat makan untuk orang berehat apa semua. So sini pertama kali ada kedai makan ni macam ni lah. Put it into point. Di sini ada stall untuk Muslim food. This one is non-halal side. The other one is halal in front of this. We got. The response today just after night. Yeah, today we just started today. So far so good. Because I know Tasik Biru will be tourism attraction after this. So it could be fine lah. For Are there a lot of people coming like yesterday, today? yeah, most of the time, evening time, after office hours, a lot of early morning, the cycling group coming also. Seorang remaja lelaki maut dalam nahas jalan raya yang membabitkan 3 kenderaan di Kota Semarahan. Kejadian nahas itu dipercayai berlaku pada Sabtu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexan Naga Cabu berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Zaim Rahimi Zamri berumur 13 tahun dan berasal dari Kampung Sebandi Ulu, Asajaya. Jelasnya polis menerima panggilan berhubung kemalangan itu sekitar jam 10 malam di kilometer 5 Bulatan Samamol, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Ia melibatkan sebuah motosikal yang ditunggang mangsa, sebuah kereta dan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV. Mengulas lanjut katanya, MPV terbabit bergerak dalam bulatan di lorong tengah dari arah Summer Mall hendak menuju ke arah Kuching bertujuan ke Uptown Kota Samarahan. Tambahnya, kereta tersebut telah melanggar mangsa yang menunggang motosikal terlebih dahulu sebelum mangsa terjatuh dan dilanggar MPV. Kata Alexan, akibat kemalangan itu, remaja terbabit maut di tempat kejadian manakala pemandu kereta terbabit telah melarikan diri dari tempat kemalangan. Menurutnya lagi, mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Tegasnya, kes masih dalam siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banyak aduan diterima. Lebih-lebih lagi, dakwaan segelintir pegawai dan anggota polis tidak menjalankan tanggungjawab sebagai penguatkuasa undang-undang. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya berkata, antara kes yang didakwa tidak diambil tindakan adalah berkaitan sindiket pengedaran dadah dan perjudian. Antaranya melibatkan kesalahan tidak melaporkan dan tiada tindakan diambil terhadap kes-kes jenayah yang dilaporkan oleh orang awam dengan mendiamkan diri serta membiarkan kawasan tadbiran mereka berleluasa dengan sindiket berkenaan. Dedahnya, isu salah laku dan masalah integriti dalam kalangan anggota dan pegawai masih berterusan walaupun banyak tindakan tata tertib telah diambil sejak 1986. Habuan sindiket berkenaan juga dikatakan semakin meningkat mengikut peredaran zaman. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein berkata, JSJN tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai dan anggota jabatan itu yang didapati terlibat dengan sindiket dadah sama ada secara langsung maupun tidak. Sabah mahu jumlah cukai jualan negeri yang sama diberikan Petroleum Nasional Berhad Petronas kepada Sarawak terhadap sumber minyak dan gasnya. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Kerajaan Sabah akan memastikan Petronas memberikan jumlah yang tidak rendah kepada Sabah berbanding Sarawak. Pada 7 Disember lepas, Sarawak menandatangani perjanjian komersial dengan Petronas. Perjanjian itu membolehkan Kerajaan Negeri Sarawak melalui anak syarikatnya Petroleum Sarawak Berhad Petros memainkan peranan lebih besar dalam pembangunan industri minyak dan gas. Katanya lagi, rundingan antara Kerajaan Sabah dan Petronas mengenai perkara tersebut dijangka diadakan pada awal tahun depan. Sebelum ini, Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Jinor ketika membentangkan Belanjawan Sabah 2021 berkata, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa Petronas akan bertemu dengan Kerajaan Sabah untuk memulakan rundingan segera bagi tujuan yang sama.
Wanita warga emas Edith Koizala berusia 101 tahun menjadi individu pertama di Jerman menerima suntikan vaksin COVID-19. Ia susulan program imunisasi yang dilancarkan hanya beberapa jam selepas negeri itu menerima penghantaran bekalan vaksin buatan syarikat farmaseutical Pfizer dan BioNTech. Sementara itu, pada Ahad, pasukan bergerak kempen vaksinasi akan mula menyuntik rakyatnya dengan tumpuan khusus kepada rumah orang tua dan hospital. Golongan pertama yang diberikan vaksin ialah warga emas berusia lebih 80 tahun serta penjaga dan petugas kesihatan yang berisiko tinggi. Jerman dijangka menerima tambahan 1.3 juta dos sebelum hujung tahun ini dengan 10 juta dos lagi dalam 3 bulan pertama pada 2021. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani, salam hormat dan jumpa lagi.